Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan berkenannya dapat kita meneruskan lagi pengajian CTU 552. Kita masuk pada bab yang kedua berkaitan dengan falsafah dalam kehidupan. Ini tiga hasil yang kita akan dapat dalam pembelajaran kita. Pendekatan digunakan untuk aplikasi ilmu falsafah. Kita nak menghuraikan aliran ilmu falsafah, menganalisis kategori falsafah secara umum menurut perspektif falsafah Islam. Ini contoh aliran ya. Pengenalan ilmu falsafah ni, pengertian umum falsafah, pendekatan falsafah, aliran ilmu falsafah, kategori ilmu falsafah, falsafah Islam, maksud falsafah Islam, falsafah Al-Quran, ontologi, kosmologi, epistemologi, aksiologi, iaitu logik, etika dan estetika. Okey. Kemudian pengertian ilmu falsafah ni. Falsafah boleh didefinisikan sebagai usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menganggapi sesuatu perkara dengan menggunakan logik akal ni, akal fikiran dan kebijaksanaan untuk mendapatkan kebenaran yang dan diyakini yang hakiki. Ini kata ilmu falsafah, maksudnya apa? Kita dalam usaha untuk mencari, mengkaji, mencintai dengan menggunakan akal fikiran kita supaya kita yakin benda tersebut adalah benar ataupun sebaliknya. Kemudiannya pula pendekatan ilmu falsafah ni, falsafah etika kehidupan, falsafah alam tabi'i, falsafah intelektual, titik persamaan dalam pendekatan falsafah. Ini peringkat dia. Dan kemudian pendekatan falsafah ni, falsafah etika dan kehidupan ni fokus falsafah pada peringkat awal pada aktiviti berfikir yang memberikan penekanan dan panduan untuk melahirkan kehidupan yang baik yang membawa kepada kebahagiaan dan melahirkan insan yang mulia. Ini yang dikatakan sebagai falsafah dalam kehidupan. Bagi untuk melahir kehidupan yang baik. Ini tujuannya. Kegiatan falsafah pada peringkat awal tamadun Greek dan tamadun Asia Cina dan India yang berasaskan faham keagamaan sebagai panduan menjadi insan yang mulia mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Fokus kepada insan dan kemanusiaan. Jadi falsafah alam tabi'i ini pula, falsafah beralih fokus daripada pemikiran tentang manusia kepada fokus pada alam tabi'i, yakni wujudnya teori-teori tentang sifat alam dan metafizik. Apakah sifat alam dan berhubungan dengan manusia. Jadi perbahasan metafizik ni tentang hakikat alam. Jadi mula-mula kita kata falsafah tentang kehidupan. Lepas itu beralih kepada alam. Sebab memang kita kata apa? Manusia dengan alam ini tidak boleh dipisahkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia itu sendiri sebagai khalifah kepada alam ni ataupun kepada dunia ni. Jadi hubung kait tersebut menjadikan manusia mencari tentang wujudnya teori-teori tentang sifat alam ataupun metafizik. Dan kemudiannya pula falsafah intelektual ni, falsafah sebagai satu aktiviti intelektual untuk penyelesaian masalah falsafah. Penekanan beralih arah kepada suatu yang bersifat akademik, menghuraikan persoalan-persoalan intelektual dengan penyelesaian tertentu tanpa mengaitkan dengan kearifan dan kehidupan, tanpa mengaitkannya dengan kearifan dan kehidupan manusia. Jadi ke arah kita kata bila sebut pasal alam manusiawi, kemudian kepada alam tabi'i, dan kemudian kepada satu pendidikan supaya manusia ini lebih mempunyai ilmu. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi Adam alaihi salam dan mengajar Nabi Adam alaihi salam dengan benda-benda yang kadang-kadang tidak diketahui oleh malaikat. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak
qala a'lamu wa la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni. Faqala anbi'uni. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Adam alaihi salam nama-nama ataupun kita kata intelektual lah untuk mengetahui sesuatu perkara. Maka di sini disebutkan sebagai sifat bersifat akademik. Maksudnya apa? Berpendidikan. Kemudian titik persamaan dalam pendekatan falsafah tu, ciri falsafah yang dikongsikan bersama dalam aliran yang berbeza. Tersebut penekanan terhadap penyelesaian masalah dengan menggunakan hujah rasional dan logikal. Falsafah adalah suatu yang mempunyai justifikasi rasional dan konseptual. Ini titik persamaan dalam pendekatan falsafah. Jadi, kita menekankan terhadap menyelesaikan masalah. Kita menyelesaikan masalah. Jadi, menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan hujah yang rasional, yang ma'ul, yang masuk akal. Dan kemudian pula, justifikasi yang rasional dan konseptual. Jadi orang akan tanya, contoh kita kata nak selesaikan satu masalah berkaitan dengan kemalangan. Kita wujudkan traffic light contohnya. Wujudkan lampu isyarat. Wujudkan lampu isyarat ni sebagai satu konsep bagi mengelak berlakunya apa? Kemalangan, atau sebab dia ada peraturannya. Okey, simpang pertama jalan, simpang yang kedua pula berhenti. Jadi bila di situ orang akan tanya apa logiknya? Logiknya untuk menghadkan ataupun ada tempoh bagi sesuatu aliran trafik tersebut. Jadi ini yang kata apa? Falsafah itu dia persamaan dalam pendekatan falsafah, iaitu menekankan terhadap penyelesaian masalah dan justifikasi rasional dan konseptual. Kemudian aliran ilmu falsafah ni theoretical, practical dan falsafah baru. Okey. Teori, praktikal dan kemudian falsafah baru. Teknologi alam sekitar dan falsafah timur. Di falsafah teoretikal ni nazariyah, iaitu bertujuan mencari hak kebenaran. Merujuk kepada semua jenis ilmu tentang kewujudan, termasuklah tentang manusia, Tuhan dan alam, melengkapi bumi, bina perkhususan seperti metafizik, logik dan matematik. Merujuk dasar yang mendalam termasuklah metafizik, epistemologi, logik, memberi jawapan bagi persoalan asas kehidupan kepada kewujudan Tuhan, alam, manusia dan lain-lain lagi. Jadi orang akan tanya, wujudnya Tuhan ni apa dalilnya? Apa logiknya? Maka itu sebab bila kita sebut ni, kita wujudnya, kita kata Tuhan ini, dalilnya apa? Ini alam ni, ini manusia ni. Okey? Memang kita takkan nampak yang kita Tuhan ni satu benda kita tak nampak. Tetapi ada pembuktian yang kita wujudnya. Kita pun, kalau kita sebagai seorang pengguna kenderaan, kita pun tak pergi tengok kat Tanjung Malim tu kereta tu, kilang tu macam mana pun. Yang kita tahu proton keluarkan kereta. Betul ke kereta tu proton yang keluarkan? Tapi asal dalilnya apa? Wujudnya kenderaan tersebut. Macam tu juga kita wujudnya Tuhan ni dengan adanya manusia, adanya alam ni. Kemudian falsafah praktikal. Falsafah praktikal ni amaliah, bertujuan mencari kebahagiaan hidup. Merujuk kepada aktiviti penghayatan ilmu-ilmu yang tentang manusia, Tuhan dan alam. Dalam segenap lampangan kehidupan manusia, merangkumi bidang pengajian seperti politik, ekonomi, akhlak dan lain lagi. Okey, ni sebuah amaliah. Amaliah ni bila kita dah faham, kita faham tentang teori. Lalu kita tahu bahawa kita ada hubungan, manusia dia ada berhubungan dengan Tuhan dan manusia ada berhubungan dengan manusia yang lain ataupun dengan alam. Maka kita pun belajarlah ilmu dengan Tuhan, kita nak ilmu keagamaan, nak semayang macam mana, nak bertaubat macam mana. Manusia pula dengan manusia dia ada ilmu akhlak. Kena buat perangai macam mana, hang perangai bodoh orang tak mau kawan dengan hang, buat perangai bodoh orang tak suka dengan hang. Jadi buat perangai dengan sifat yang mahmudah, bukan sifat madhumah. Itu sifat yang terkeji, sifat yang keji. Berpolitik, macam mana melakukan pentadbiran. Itu yang dikatakan sebagai apa? Falsafah praktikal ni. Falsafah yang bersifat aplikasi boleh digunakan dalam disiplin ilmu tertentu. Falsafah politik, ekonomi dan sosial.
Membincangkan tentang suatu bidang yang melibatkan aplikasi ini, contohnya apa yang dimaksudkan dengan keadilan ekonomi. Okey, falsafah ekonomi, komunisme dengan Marxisme. Diasaskan oleh Karl Marx, yang merupakan seorang ahli falsafah. Okey, ini merupakan falsafah ekonomi. Fahaman ekonomi, komunisme, Marxisme diasaskan oleh Karl Marx yang merupakan seorang ahli falsafah. Jadi hasilnya pemikiran tentang keadilan ekonomi tersebut boleh dijadikan dasar ataupun polisi kerajaan. Contohnya pembahagian kekayaan negara. Jadi di situ kita kata kalau komunis ni, kata komunis ni, kita kata komunis ni kalau di Yaman mereka ni ketika dulu tahun 60-an 70-an fahaman komunis ni kuat di sana, menyerap masuk di sana, dan mereka merampas semua harta dan dibahagi. Contoh kalau kata kawan ni ada 2 harta, rumah, tanah, ataupun ada 2 bidang tanah, dirampasnya tanah tersebut dan dibahagikan, diberinya satu, kemudian satu lagi diambil oleh kerajaan sebab apa? Untuk pembahagian kekayaan. Jadi keadilan ni sebenarnya, keadilan ekonomi ni meletak satunya pada bidangnya, sesuatu tempat pada suatu benda kepada suatu perkara pada tempatnya. Okey. Jadi kita tak boleh sebut adil ni dirampas satu harta yang bukan kepunyaannya, tapi kepunyaan orang lain, kemudian dibahagi kepada orang lain. Itu salah. Nama macam adil. Contoh kalau kita ada dua biji kereta, kemudian harta kita dirampas, diberi kepada orang yang tidak ada kereta. Itu salah lah. Nampak macam adil sebab apa? Dia akan mempunyai kenderaan, kita juga mempunyai kenderaan. Tetapi dari segi sudut Islam itu adalah haknya sudah dirampas. Itu salah. Tetapi keadilan ekonomi ini adalah pembahagian. Sebagai contoh, yang kita telah lakukan di Malaysia ni berdasarkan kepada apa? Kaum. Jadi dari segi sudut pembahagian belanjawan, menunjukkan bahawa kaum bumi putera akan memperoleh peruntukan yang tinggi. Itu disebut sebagai keadilan. Mana kaum yang minoriti akan memperoleh pada bilangan yang mereka diperkirakan. Maka itu disebut sebagai pembahagian kekayaan secara keadilan ekonomi. Jadi, falsafah politik pula, contoh apakah konsep kerajaan dan keadilan dalam pentadbiran yang kita sebut sebagai good governance ni ataupun pentadbiran yang baik. Jadi falsafah politik Plato ni dalam bukunya Republic mencadangkan sebuah masyarakat yang ideal. Jadi kita melaksanakan pilihan raya untuk menentukan siapa pemimpin. Jadi di situ mewujudkan satu keadilan. Maksudnya ada suara untuk memilih, bukan hanya beri satu suara saja yang menentukan siapa kerajaan sebagai contohnya. Dan kita melihat ini satu benda yang terbaiklah dalam falsafah politik, sesuatu pengurusan dalam kerajaan. Dan kemudian falsafah teoretikal ni semua ilmu bertentang kewujudan, bertujuan mencari kebenaran, metafizik, epistemologi, psikologi, estetika. Falsafah praktikal pula aktiviti menghayati ilmu bersifat aplikasi, bertujuan mencari kebahagiaan hidup, etika, politik, ekonomi, peradaban. Di falsafah baru ni, falsafah teknologi, munculnya teknologi baru dengan revolusi industri yang memberikan impak dalam kehidupan manusia. Apakah teknologi dan apa hubungannya dengan manusia ni? Adakah teknologi boleh mengancam kehidupan manusia? Contohnya penciptaan robot nuklear dan sebagainya. Jadi teknologi, kita faham bahawa falsafah teknologi ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada manusia. Daripada manusia ini terpaksa kena bekerja keras, mengalami risiko. Dengan adanya kita kata apa? Teknologi sebagai contoh, kita kata apa? Tinjauan aliran trafik. Dulu kena nak helikopter, nak kena pergi tengok daripada atas. Hari ini kita boleh menggunakan drone. Bagus dah, bagus. Tapi kadang-kadang
ada teknologi ini mengakibatkan apa? Berlakunya kemusnahan kepada manusia ataupun memberi kesan kepada manusia. Sebagai contoh, penggunaan drone dalam peperangan. Nampak kita drone ini memudahkan manusia, tapi dalam masa yang sama digunakan untuk sebaliknya. Akhirnya apa? Berlaku banyak kemusnahan seperti mana berlaku hari ini di antara peperangan Rusia dengan Ukraine. Penggunaan drone yang besar-besaran dilakukan oleh pihak Rusia untuk menghancurkan Ukraine. Jadi sedangkan drone digunakan untuk kemudahan manusia, akhirnya menjadi kemusnahan manusia. Itu sebagai akal, falsafah akal ini juga yang menentukan supaya apa? Sesuai ataupun tidak sesuai. Kemudian falsafah alam sekitar merujuk kepada persoalan dasar tentang alam sekitar ni. Kenapa ia wujud? Wujud alam sekitar ini menyebabkan krisis ekologikal, yakni krisis apakah makna alam, apakah hubungan manusia dengan alam, apakah alam digunakan untuk kepentingan sumber ekonomi semata-mata. Jadi sekiranya manusia yakin alam ini adalah ciptaan Tuhan yang membukti kewujudannya. Maksudnya apa? Okey, alam ni, kenapa alam ini diwujudkan? Kenapa alam ini diwujudkan? Mana Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ni. Dalam surah Sajadah, Allah Subhanahu Wa Taala min sittati ayyam menciptakan alam ni. Khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah Taala menciptakan 7 petelah langit, 7 petelah bumi dan tempoh 6 hari ini. Untuk apa? Untuk manusia. Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga dan diturunkan ke bumi ini. Dan mentadbir, nak melihat manusia ni, adakah mereka ini taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Tuhan, atau sebaliknya. Dan alam ni juga untuk apa? Untuk kemudahan manusia. Mereka ini untuk mencari makanan, menjalani kehidupan, melakukan pekerjaan. Dan maka alam ini memberikan kebaikan kepada manusia. Lalu sampai ke satu tahap pula, alam ini menjadi perebutan atas sebab apa? Pemikiran manusia melihat bahawa alam ini terhad. Jadi bila keadaan macam tu menjadi perebutan, akhirnya berlaku peperangan. Sedangkan alam ini merupakan ciptaan Tuhan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadikan itu di luar daripada jangkaan kita. Sebagai contoh, petroleum. Kita tak tahu bahawa akan ada petroleum mungkin di kawasan daratan. Kalau contoh di Mesir. Mesir tak perlu kita pergi sampai ke di tengah Laut Mediterranean. Cukup mendapatkan gas ini di kawasan daratan. Nak bagi tahu kata apa? Ini kuasa Tuhan. Sebab alam ini ciptaan Tuhan. Ia mahu tempat kita bernaung dan menjalinkan hubungan secara harmoni. Maka manusia akan lebih beretika dengan alam ni. Disebut sebagai eco-friendly environment. Itu sebab kalau kita manusia ini melihat bahawa alam ini terhad, maka ini akan merosakkan manusia itu sendiri sebab berlakunya persaingan. Akhirnya menimbulkan peperangan yang berlaku pada hari ini. Peperangan ekonomi, peperangan berebut kawasan, wilayah dan sebagainya. Falsafah Timur ada perdebatan sama ada ia diterima sebagai ilmu falsafah seperti di Barat. Ada yang berpendapat ia adalah cara masyarakat Timur membentangkan pandangan alam mereka. Jadi falsafah tidak seharusnya disempitkan kepada paksi Barat semata-mata. Okey. Kemudian yang pula ilmu falsafah ni, okey, dia punya aliran dia, falsafah, ontologi, epistemologi, aksiologi. Jadi ontologi ni teori tentang kewujudan, metafizik, kosmologi, matematik, kemanusiaan. Epistemologi tentang ilmu, aksiologi, teori tentang nilai, logik, etika dan estetika. Bila sebut ontologi ni, falsafah sebagai suatu disiplin ilmu merangkumi bidang ontologi. Jadi ilmu wujud, iaitu teori kewujudan. Sebagai contoh kita kata apa? Metafizik. Bidang kajian falsafah yang mencakupi permasalahan berikut. Metafizik ialah falsafah ketuhanan. Membawa kefahaman kepada wujud yang mutlak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dilihat di luar jangkauan manusia.
Kita tak boleh lihat Allah Ta'ala dengan panca indera kita. Tak nampak. Nak rasa tak boleh, nak tengok tak boleh, nak pegang pun tak boleh. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha. Sebab apa sebabnya? Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha kuasa, maha hebat, maha gagah. Tapi tanda adanya benda tersebut, ini alam ni. Anginnya ada, hujannya turun, ada siang dan malam, matahari berputar, matahari dan bulan bersilih ganti. Kita boleh fikir, enggak ada satu benda boleh buat ke macam ni. Maka itu kata, tanda wujudnya Tuhan. Kalau tak ada kata benda ni, akan ada bersistem tak? Tak ada. Sebagai contoh kita kata, sebuah kita kata apa? Sebuah kilang. Kalau tidak ada pengurusan dia, lingkup mesin ni, orang akan berceramuk. Orang, maksudnya apa? Satu itu akan musnah sebabnya tidak ada pengurusan yang bagus. Tapi bila ada pengurusan yang bagus, maka akan lahirlah produk, menghasilkan kita manfaat kepada orang lain. Sebagai contoh kita kata itu, nak beritahu kita mesti kena ada satu kuasa yang menguruskan. Maka kuasa menguruskan alam ini sebagai satu benda yang kompleks adalah dalil wujudnya Tuhan. Kosmologi iaitu pembahasan mengenai hakikat kejadian dan kewujudan alam semesta. Epistemologi ini sumber dan ciri ilmu pengetahuan. Maka sumber utama ataupun sumber epistemologi ini, iaitu teori ilmu itu dalam Islam adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian matematik iaitu bidang kajian dalam aritmetik, algebra, trigonometri dan geometri, keseimbangan hubungan dengan Tuhan melalui kadar ukuran dan nisbah kebaikan. Jadi bila matematik ni, maksudnya dia ada satu ukuran. Banyak kita buat dekat dengan Allah Ta'ala, kurang kita buat jauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkiraan itu, yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Lebih besar, lebih banyak kita buat dekat daripada Allah Ta'ala. Dan semayang pun kita ada ukuran kita. Berapa rakaat subuh, berapa rakaat asar, berapa rakaat maghrib. Menunjukkan bahawa matematik juga tak pisah dalam kita punya agama. Kemudian kadar nisbah zakat. Nabi pun sebut nisbah zakat bagi pertanian 5%. Kalau sekiranya tidak diairi hujan, menggunakan ayat hujan semata-mata, 10%. Zakat emas pula 25%. Kan matematik tu. Jadi Islam tak menolak matematik. Bahkan cendekiawan Islam juga di antara algebra juga melahirkan kita kata satu kaedah pengiraan dalam Islam. Okey, kemudian ilmu kemanusiaan, bidang sosiologi dan sejarah. Aksiologi pula teori nilai yang perlu berasaskan kerangka akal menurut perspektif Islam. Logiknya falsafah yang bahaskan pendapat benar atau salah. Etika membahaskan tentang tingkah laku benar atau salah. Estetika ni pembahasan tentang nilai kecantikan, keindahan dan kesenian. Jadi falsafah Islam ni juga adalah Islam menyesuaikan istilah falsafah dengan kata al-hikmah, sehingga kata hakim. Jadi al-hikmah ini hikmah ni kebijaksanaan. Hakim ni hakama yuhakimu hakiman. Hakim ni pula menentukan di tempat pada filosof, pada kata filosof. Namun demikian mereka menegaskan bahawa kata hikmah itu berada di atas kata falsafah secara jelasnya. Di falsafah Islam adalah suatu ilmu yang disesuaikan dengan ruh dan ajaran Islam dalam membahaskan hakikat kebenaran segala sesuatu. Jadi Islam menerima falsafah daripada Yunani, tetapi menurut kaedah Islam. Jadi Islam meletakkan atas itu hikmah lebih, kebijaksanaan itu ataupun Islam itu lebih tinggi daripada ilmu falsafah yang dibawa oleh Barat, sehingga falsafah tersebut dibawa oleh Yunani, sehingga falsafah tersebut disesuaikan dengan cara Islam, supaya ia selari dengan Islam.
Di falsafah ontologi, kosmologi, epistemologi, aksiologi, dan kita falsafah dalam Al-Quran ni tentang kewujudan, tentang teori ilmu, tentang kewujudan pula, qul huwallahu ahad. Katalah Allah ini satu. Ini kata-kata kewujudan. Kosmologi pula teori tentang penciptaan. Allah jadikan manusia, Allah Ta'ala ciptakan daripada apa? Bulghah, daripada segumpal darah, menjadi sekutu daging, kemudian dibentuk jadi manusia ni sendiri. Maka lahirlah manusia ni. Maka sudah diceritakan dalam Al-Quran, iaitu alam penciptaan. Tentang teori tentang ciptaan. Epistemologi berkaitan dengan ilmu. Dzalikal kitabul la raiba fih. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguannya. Kemudian pula teori tentang nilai, logiknya, etika, bagaimana kita kata, akhlak manusia, kemudian pergaulan di antara manusia, seperti mana dalam surah Luqman, yang mana Allah Subhanahu wa taala beritahu melalui kisah Luqman, birrul walidaini, melakukan kebaikan kepada apa? Kedua ibu bapa. Wa'mur bil ma'ruf, melakukan perkara-perkara yang baik. Wa yanha 'anil munkar, menjauhkan perkara yang mungkar. Maka itu etika kan? Okey. Dan estetika ni menilai kecantikan dan kesenian. Innallaha yuhibbul jamil. Allah Ta'ala suka kepada benda yang cantik, sehingga Allah Ta'ala jadikan alam ini mukhtalifu alwanuhu, yakni warnanya berbeza. Kecantikan alam ini yang ada warna yang berbeza. Langit warna biru, ayak jernih. Bila ada pantulan daripada langit menjadi seakan warna biru, kan cantik benda tersebut. Alam ini kita bukit berwarna hijau, di kawasan mana kita berbatu pula nampak kehitaman ataupun kekokoran, menunjukkan bahawa apa? Mukhtalifa alwanuhu, jadikan burung berwarna-warni. Itu kan cantik. Kalau kita semua sama je hitam putih je, cantik ke? Kita pun sakit mata. Menunjukkan bahawa apa? Dalam Al-Quran telah menceritakan keseluruhannya. Kemudian ontologi, teori tentang kewujudan, metafizik, tidak boleh dilihat di luar jangkauan manusia. Metafizik ini tidak boleh dilihat oleh jangkauan manusia. Panca indera kita takkan nampak. Persoalan mengenai metafizik menguasai sebahagian besar kandungan ayat-ayat Al-Quran berkaitan akidah tauhid, merangkumi perbahasan mengenai hakikat ketuhanan, sehinggalah kepada perkara-perkara ghaibiyah, sam'iyat dan sebagainya. Bila kita sebut metafizik ni benda yang tak nampak dengan panca indera kita, lalu kita mewujudkan satu istilah apa? Ghaibiyah. Ghaibiyah ini atau ghaibiyah itu maksudnya apa? Benda yang gaib, yang kita tak nampak, syurga, neraka. Kita tak nampak benda tersebut. Ada ke tak ada? Malaikat kita tak nampak, tapi benda tu ada. Benda tu akan ada. Sebab apa? Sebab diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam hadis turunnya Rasul, sebagai membuktikan bahawa apa? Benda tersebut memang ada. Sama ayat kita dengar benda ni, tapi tak akan nampak. Nampak bila mati, mahsyar kelak, dan kita bertemu alam akhirat, kita akan tahu benar itu syurga dan neraka. Macam itu juga alam barzakh. Kita tidak akan rasa, melainkan kita sudah mati pun kita tahu, oh ini sebenarnya alam barzakh. Okey, huraian persoalan metafizik dalam Al-Quran tidak membezakan falsafah metafizik Islam dengan maksud metafizik menurut pihak-pihak lain seperti metafizik Yunani dan Barat. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkan atau kamu yang menumbuhkannya? Tak dengarkah apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam ni? Kita memang campak biji. Tapi mungkin akan mati, mungkin akan hidup. Tapi nak menghidupkan ni siapa? Nak mencambahkan dia, nak membiarkan dia mengeluar pula hasil, jadi pula benih yang baru. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah terjawab. Kosmologi pula teori tentang ciptaan kejadian. Kosmologi merupakan perbahasan mengenai hakikat kejadian makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran membincangkan ayat-ayat berkaitan penciptaan kauniyah yang terdiri dari kejadian langit. Khalaqal arda was samawati wal ard. Allah khalaqas samawati wal ard. Allah Taala menciptakan langit dan juga bumi. Serta cakrawala ni, bulan, bintang, matahari. Sifat bersifat terbuka menjadikan sasaran kajian demi kajian. Daripada para
intelektual dalam bidang khususnya bidang sains seperti sains tabi'i, astronomi, sains perubatan dan sebagainya. Menurut Ibn Sina, manusia ibarat gambaran alam kecil yang di dalam kejadian manusia menekuni rahsia-rahsia kejadian alam yang luas ni. Tengok, kita kata apa? Kejadian manusia ni satu gambaran kepada apa? Alam kecil. Kalau kita tengok alam yang kompleks ni, ini manusia yang juga kompleks. Kita tak tahu berapa jauh satu gua ni. Gua ni, lautan yang dalam ni, kita takkan tahu. Melainkan ada orang duk pergi teropong dia, pergi tengok dia apa semua, baru kita tahu kedalaman jurang dalam laut ni, berapa kedalaman dia. Macam tu juga ada usus kita ni, kita duk makan. Berapa usus kita ni, berapa meter dia. Darah kita yang berjalan ni, berapa dia punya apa? Kilometer dia. Oh, ni satu benda yang kompleks. Ni orang-orang yang bersambung darah ni sampai ke jantung dan pam ke seluruh pula ni. Kita kata apa? Sampai ke ujung kaki, sampai kita kata ke ujung kepala ni. Ui, Masya Allah, Tabarakallah. Satu benda yang kompleks. Yang kita manusia ni fikir tak boleh. Dan ada sampai satu ketika yang tidak boleh dicari ganti lagi. Darah manusia. Darah manusia ni tidak ada lagi yang kita kata sintetik. Maksudnya, yang boleh benda yang tiruan ataupun benda yang boleh dibuat menggunakan alat kita kata bahan kimia ke yang boleh menghasilkan darah, tak ada. Macam tu juga bila kita kata apa, matinya satu binatang, ada satu teknologi yang boleh cipta sama macam binatang tersebut. Kita boleh cipta replika, tapi nak boleh hidup, nak terbang balik, contoh satu burung, nak boleh terbang balik, nak boleh kita apa berbunyi apa semua, tak akan sama. Ini yang kita kata apa, manusia itu satu gambaran alam yang luas ni. Kemudian epistemologi, sumber. Yang katakan Al-Quran ini sebagai sumber yang tertinggi. Dan Allah dan Nabi SAW tinggalkan manusia ni dua benda ada. Apa dia? Al-Quran dan juga hadis. Di firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab iaitu Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskan atas dasar pengetahuan kami menjadikan petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, wa ma yas'alunaka 'anil ruh wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Bila ditanya berkaitan dengan roh, katalah ilmu Allah Taala sikit. Roh manusia ni macam ilmu yang Allah Taala berikan kepada kita ni sikit je pengetahuan dia. Pengetahuan kita ni sikitnya yang Allah Taala berikan. Tak mampu untuk nak fikir roh ni macam mana dia punya keadaan dia. Roh ni ada jasad bergerak, roh tidak ada dalam jasad mati. Okey. Kemudian surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacakanlah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia daripada sekutu darah. Okey, ini kita teori tentang ilmu. Maka Al-Quran menjadi sumber rujukan utama. Dalam Al-Quran kita lihat dalam hadis. Dalam hadis melihat kepada ijma', iaitu pandangan daripada para ulama. Dan kemudian menggunakan ijma' dan qiyas berkaitan dengan Al-Quran dan juga hadis. Aksiologi, surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu orang yang fasik membawa satu berita, maka selidik untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenai, sehinggalah menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Maksudnya, teori tentang nilai ini, aksiologi ini, sebetulnya kita sebut sebagai tabayyun. Ilmu berkaitan dengan tabayyun. Kita menilai dulu. Dan hari ini dengan teknologi yang ada, sebenarnya menjadikan manusia itu lebih tabayyun, lebih aksiologi dalam menentukan kesahihannya. Kalau datang satu video pun, kita tak boleh kata video tersebut kawan tu yang buat, sebab tidak ada kesahihannya. Itu sebab Islam mendatangkan 4 orang saksi bila berlakunya zina. Kalau tak silap 4 orang saksi, mesti kena ada saksi. Bila berlakunya zina, tidak boleh rekod takkan kita kata jadi satu bukti yang sahih. Sebab mungkin boleh dimanipulate balik daripada recorder tersebut. Sebab teknologi yang ada pada hari ini. Jadi aksiologi itu, ilmu tabayyun itu mesti diaplikasi dalam kehidupan sehingga kita tidak menjadi satu orang yang
yang tersilap dalam menentukan kebenaran sesuatu perkara yang berlaku. Okey. Jadi dalam surah Hujurat juga ayat yang ke-12, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan orang-orang yang beriman. Jauh daripada apa? Sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Ada sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah kamu menyebut sesuatu yang dibenci antara satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan, kalau kita duk pergi sangka buruk kat orang, duk pergi buat sangkaan yang salah, menuduh orang yang salah, mengumpat orang, seolah-olah kita ni apa? Orang yang mengumpat orang ni seolah dia memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Maka kena berhati-hati. Kemudian ilmu logik ini, logik asalnya daripada kata Yunani logos, bermaksud perkataan yang benar, fikiran yang betul. Jadi mantik ini dari perkataan nutaqah, tanaqah, nut, mantik. Mantik ni haiwan natiq. Bukan tanaqah ni natiqah, natiqah ni mantik, mantik nataqah. Bukan tanaqah, nataqah. Nataqah mantik. Nataqah ni nut. Maksudnya apa? Berkata-kata. Jadi orang ilmu falsafah Islam mengatakan apa? Manusia ni hayawan natiq. Manusia ni hayawan yang berkata-kata. Bukan tanaqah, nataqah. Nataqah ni natiq, berkata-kata. Dinamakan mantik kerana apa? Ia merujuk kepada lafaz atau percakapan yang membimbing rasional akal dalam peranannya ke arah mencari kesimpulan yang betul serta terpelihara dari kesalahan berfikir. Tokoh-tokoh falsafah Muslim telah menyesuaikan istilah logik dengan istilah mantik. Jadi mantik merujuk kepada pembahasan tentang pemikiran sesuatu yang tergambar dalam akal manusia supaya terjemahnya kepada teori yang benar. Jadi orang yang nak hebat dalam bercakap-cakap ni, dia kena hebat dalam ilmu mantik. Sama pidato, pendebat dan sebagainya. Jadi akal manusia berfungsi mengenal pasti dan mengenali objek. Akal manusia ni juga terbatas dan ada hadnya. Melalui logik akal, bila sebut ini, akal manusia juga terbatas dan ada hadnya. Apa dia? Bagaimana Allah Ta'ala wujud? Manusia takkan boleh fikir. Cukup kita tak wujud Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Allah ni Esa dan Allah Ta'ala Maha Ada. Wujudnya Allah Ta'ala, adanya alam ni. Cukup. Jangan nak cerita alam, macam mana wujud Allah Ta'ala. Kalau kita tahu manusia ni wujud dengan tanah, malaikat dijadikan dengan cahaya, jin dan juga syaitan dijadikan daripada api. Macam mana Allah Ta'ala wujud pula? Jangan duk pergi tanya Allah. Ini had. Fikir, akhirnya apa? Manusia akan jadi gila. Sebab akal manusia ni akan terbatas. Macam tu juga kita fikir, aku ni macam mana nak rezeki aku esok ni? Aku ni macam mana? Macam mana apa? Kalau kita usaha, kita akan dapat. Tak usaha, tak dapat. Dan manusia ni, Allah Ta'ala ciptakan manusia ni, sudah ditentukan dia punya qada dan qadar dia. Kita tak boleh fikir. Fikir kita punya fikir, akhirnya apa? Kita akan jadi tak betul. Ini tu ya, keterbatasan manusia ini menjadikan manusia itu berserah kepada Allah Ta'ala. Kalau kata tidak ada terbatasnya akal manusia ni, akhirnya manusia ni rasa dia hebat daripada Allah Ta'ala. Itu kata apa? Hikmahnya. Melalui logik akal ini, manusia dapat membezakan antara nilai yang baik dan nilai yang buruk dengan berpandukan wahyu dan sunnah. Perbahasan mengenai kaedah berfikir secara bersistem, merangkumi kaedah tasawur, tasdiq. Tasawur ni gambaran, tasdiq ni membenarkan, istidlal, penunjukkan, sehingga kepada kaedah lanjutan seperti kaedah istiqrar. Ini pengakuan. Aplikasi terhadap kaedah ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan benar serta meyakinkan. Hasil penyelidikan atau pengkaji dapat menjadikan suatu perumusan atau kesimpulan yang benar serta dapat diyakini kesahihannya. Menurut kebenaran capai, iaitu istilah istinbat. Jadi memang dalam satu ketika manusia nak kepada apa? Pembuktian.
nak pada pembuktian. Dan hari ini memang ada kaedah pembuktian dengan menunjukkan bahawa tidak ada cara yang terbaik untuk menjaga kesihatan dengan berpuasa. Orang buat intermittent fasting lah, puasa setengah hari, puasa 18 jam, puasa 20 jam. Kita Islam setakat kita kata apa? Daripada tulu'il fajri ila al-ghurubi syamsi. Terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari pun itulah terbaik. Tapi ada yang nak menunjukkan lebih daripada itu untuk apa? Menyihatkan tubuh badan, dan ada hasilnya. Pembuktiannya memang boleh reduce kita punya kandungan kolesterol darah, dalam darah, kemudian gula dan sebagainya. Jadi ini menambah keyakinan lagi dah, menunjukkan bahawa agama menetapkan berpuasa itu satu kewajipan. Hakikatnya di sebalik benda tersebut ada pembuktian bahawa keberkesanan dalam kesihatan kita. Ringkasnya, logik atau mantik merupakan suatu disiplin ilmu berfungsi untuk mengawal dan mengatur pemikiran manusia daripada tersalah atau terpesong suatu berfikir menerusi kaedah-kaedah yang tersusun dan bersistem. Etika pula manusia berbincang tentang apa yang seharusnya dilakukan secara manusiawi. Dilakukan oleh seorang manusia. Garis panduan ke arah mengenali perkara baik dan buruk. Ketika seringkali disebut sebagai falsafah praktik ataupun practical philosophy, atau falsafah moral atau moral philosophy. Moral philosophy merupakan moral ni dia nak tengok kepada benda ni baik ataupun buruk. Benda tersebut ni baik ataupun buruk. Jadi bila moral ni, falsafah moral ni akan menentukan etika manusia itu sendiri. Dia tahu bahawa benda tersebut ni ada kebaikan untuk alam. Sebagai contoh, ada benda yang boleh kita manfaat semula ataupun boleh disebut sebagai kita semula. Sebagai contoh, tak perlu kita nak menebang pokok sebagai contoh untuk menghasilkan kertas. Kita boleh ada kertas yang boleh diguna pakai untuk dihasilkan sebagai kertas yang bukan untuk polusian, sepertinya kotak dan sebagainya. Taklah kita menebang pokok sehingga mengurangkan kadar pokok di atas bumi ini. Itu kita moral ni. Okey. Estetika ni ilmu yang membahaskan tentang falsafah seni. Bagaimana keindahan terbentuk dan dirasai. Yang meliputi konsep keindahan dan nilai estetika. Ia juga disebut sebagai falsafah seni. Dalam Islam disebut sebagai apa? Zakhrafah. Zakhrafah ni kesenian. Kesenian dalam Islam ni satu benda yang memberikan keindahan. Sebagai contoh, kalau tulisan khat, dia akan ada bingkai di tepinya tu. Itu kesenian kan. Jadi Islam tidak menolaknya. Tapi estetika dalam Islam juga mesti menurut Islam. Maksudnya kesenian mesti melandaskan kepada syarak. Tidak kesenian sehingga menjejaskan ataupun menjadikan kita kata benda tersebut menyalahi syarak. Sebagai contoh, kesenian dalam Islam zakhrafah. Kamu tengok yang corak-corak yang tertulis tu, yang di tepi-tepi bingkai satu tulisan khat ni di masjid dan sebagainya, tidak boleh menulis, tidak boleh melukis bentuk manusia ataupun haiwan. Cukup sekadar kita lambang ataupun gambar tumbuhan. Okey, ataupun geometrik. Segitiga, empat segi dan sebagainya, ataupun bulan dan bintang, menunjukkan bahawa dia ada satu batasannya. Kemudian wallahu alam, insya-Allah sedikit sebanyak itu merupakan perkongsian dalam bab yang kedua, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.